InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dalam majlis kita. InsyaAllah walaupun mungkin kita sibuk dengan urusan masing-masing, Alhamdulillah, maka pada malam ini kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan keadaan ataupun bagaimana cara hidup untuk bersama dengan Taifah Mansurah. Jadi perkara yang kita ingin merasai pada malam ini, bahawa kita sedang benar-benar berada di dalam era di mana umat Islam dalam keadaan lalai, majoritinya lalai lagi lah. Dan kemudian pada masa yang sama umat Islam dalam keadaan diseksa, dihina di berbagai tempat. Dan pada masa yang sama, sebilangan kecil daripada umat Islam itu berada dalam keadaan suasana yang sedang dibina kesedaran dan kekuatan. Dan bagaimana yang kita digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan umat Islam ini akan berada dalam keadaan dagang ganjil asing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Jadi Islam bermula dalam keadaan dagang ganjil asing, kemudian dia akan kembali dagang ganjil dan asing. Bagaimana dia bermula? Dan orang yang dagang ganjil asing itu siapa dia? Mereka yang dalam keadaan, dalam satu hadis itu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedikit, dalam keadaan diboykot, minoriti dan sebagainya. Dalam hadis yang lain digambarkan mereka itulah orang yang beruntung walaupun sedikit. Mereka lah yang digambarkan sebagai orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba, mereka lah orang yang beruntung. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat dalam memahami kronologi kebangkitan. Pada hari ini kita banyak cerita, kita dengar berkenaan dengan masalah-masalah semasa, masalah-masalah yang ada, tapi kita terlupa untuk meneliti dan melihat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan dan kebangkitan umat. Jadi kita lihat keadaan umat kita pada hari ini dari sudut kronologinya. Apabila Islam telah jatuh pada tahun 1924, 1922, maka pada ketika itu umat Islam mula duduk dalam keadaan yang terasing. Apa maksud terasing tadi? Terasing kerana
Kan, mereka telah dikongkong, diliputi, dikontrol, dikuasai oleh sistem yang dibuat oleh penjajah, sistem yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang telah memenangi peperangan. Peperangan dunia kedua tu, apabila dia membentuk sistem United Nations pada 1945, 1945 atau 1944. Bagaimana setelah itu, maka kita dapati sistem-sistem kehidupan yang ada di seluruh dunia ini tertakluk kepada kepimpinan-kepimpinan yang bukan Islam. Kalau ada pun pemimpin Islam, dia masih lagi terikat, tak boleh nak buat lain. Jadi sistem pendidikannya, sistem ekonominya, sistem agamanya, semua itu dikontrol. Maka jadilah umat Islam seperti seolah-olah memegang bara. Bagi mereka yang betul-betul nak menghayati Islam tu seperti memegang bara api. Dan begitu juga kita lihat peringkat-peringkat itu berterusan sehinggalah akhirnya kita lihat bagaimana umat Islam akan berpecah. Berpecah kepada kumpulan yang mukmin dan kumpulan yang munafik. Jadi inilah kita lihat bagaimana keadaan. Oleh itu, bagi kita yang berada dalam suasana-suasana yang demikian, maka perlu kita tengok semula bagaimana keadaan kita ketika berada di dalam suasana yang huru-hara. Sekarang ni pun dah huru-hara dah tak lama lagi akan lagi lebih huru-hara lah. Kami bertemu dengan pimpinan-pimpinan, ada dalam pimpinan politik sebahagiannya. Nampak masing-masing tak kisah sangatlah tentang kehidupan yang ada, melainkan bagaimana nak menang. Bagaimana nak menang kuasa dia. Walaupun kuasa tu penting, bukan tak penting, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang lebih besar lagi, itu untuk membina kekuatan umat, kekuatan kebangkitan umat. Maka di sinilah kita lihat, setelah kita berbincang mengenai bagaimana cara hidup bersama dengan Taifah Mansurah ini, kita telah membincangkan beberapa kita kata cara-caranya. Maka saya nak sambung di sini. Orang yang hidup bersama dengan Taifah Mansurah yang akan diberikan kemenangan di akhir zaman ini ialah mereka yang beriltizam. Ini salah satu sifat dia. Mereka yang ada komitmen, yang very committed. Dengan apa? Committed dengan kerja-kerja Islam. Dan dia akan sentiasa bekerjasama, sentiasa bersama-sama dengan aktivis-aktivis Islam. Mereka yang bekerja dalam untuk membantu Islam, tegak menegak antara satu sama lain. Dan mereka akan bekerjasama sebagai satu jamaah, satu kumpulan, kelompok. Yang mana kelompok itu adalah kelompok yang benar dengan Qurannya, benar dengan hadisnya, dan akhirnya benar dengan kehidupannya. Jadi kita lihat di sini, di akhir zaman kita tak boleh duduk dalam keadaan seorang-seorang. Kita mesti bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan Islam. Cuma yang menjadi salah satu fitnah di akhir zaman ini juga ialah apabila digambarkan sebagai fitnah perpecahan. Maka kita dapati ada di kalangan mereka yang hidup dalam keadaan berjamaah ini sampai peringkat merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, mengalakkan supaya orang lain duduk sama-sama dia, tidak bergaul dengan kumpulan lain, mengharamkan pula jumpa bersama orang lain. Sedangkan Allah memerintahkan kita supaya sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dengan perkara-perkara yang kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kadang-kadang kita lihat hari ini atas nama Islam, atas nama tarbiyah, atas nama jamaah, dia larang untuk kita ni tolong-menolong dengan orang lain, tak boleh. Kalau dah ikut satu orang khalifah itu, dia panggil dirinya sebagai khalifah, dia panggil dirinya sebagai mursyid ataupun sebagai guru, maka dah tak boleh dah dengar guru yang lain, nak dengar dia je. Dia seorang je yang betul. Maka dia melarang murid-muridnya, dia melarang orang-orang yang di bawahnya itu untuk belajar daripada alim ulama yang lain, orang yang lain tak boleh, yang ini tak boleh, hanya dia saja.
Jadi sedangkan Allah memerintahkan kita supaya kita sentiasa bersama-sama. Ini salah satu daripada fitnah akhir zaman, di mana para ulama yang jumud dengan dirinya sendiri. Jumud ni maknanya yang terkongkong lah dengan dirinya sendiri, sehingga dia hanya merasakan bahawa kita hanya boleh mendengar seorang ni aja, saya saja, orang lain tak boleh dengar. Maka tak boleh ikut dah, nak dengar sana, nak dengar sini. Walaupun guru-guru yang ada itu adalah guru-guru yang sahih, yang warak, yang bertakwa, tapi tak bagi. Kenapa? Kerana dia nak suruh ikut dia aja. Kenapa? Kerana adalah kepentingan-kepentingan yang dihajatkan daripada anak murid dia. Mungkin dari sudut materialnya ke, mungkin dari sudut keuangannya ke. Jadi dia nak sesuatu daripada pengikut-pengikutnya, maka dia pun melarang pengikutnya daripada ikut orang lain. Kenapa? Kerana mungkin bila ikut orang lain dia takkan dapat. Sedangkan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslim lil muslim, al-muslim lil muslim kal bunyan. Seorang yang muslim Islam tu dengan seorang Islam yang lain, kal bunyani marsus, iaitu sebagaimana satu bangunan yang tersusun. Satu bangunan yang tersusun. Yashuddu ba'duhu ba'dah, yang mana mereka saling memperkuatkan antara satu sama lain. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Jadi sebenarnya Nabi kata apa? Al-muslimu lil muslim kal bunyani marsus. Orang Islam dengan orang Islam ni seperti bangunan yang tersusun rapi, yang tersusun kuat, kan? Dan mereka ni sentiasa yashuddu ba'duhu ba'dah. Mereka sentiasa kuat menguat antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ini menggambarkan bahawa kita kena bersama-sama dengan orang Islam yang lain, berbaik sangka dengan orang Islam lain, berbaik sangka dengan semua yang ada. Ini yang satu. InsyaAllah esok ataupun lusa saya akan, kalau Allah izin, kita akan bagi satu tajuk berkenaan dengan kesempurnaan iman. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang huraiannya itu. Apakah dia tanda kesempurnaan iman? Tanda kesempurnaan iman. Maksudnya kalau kita ada perkara itu, iman kita sempurna, insya-Allah. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan yadullah ma'al jamaah wa innama ya'kulu dzibbu minal ghanamil qasiyah. Tangan Allah ataupun pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Jadi Allah SWT akan membantu, menolong, merahmati, memberkati jamaah. Dan sesungguhnya serigala akan dapat makan kambing yang terpisah daripada kelompoknya. Jadi sebab itu Nabi berkata, alaika bi jamaah al-muslimin wa imamihim. Hendaklah kamu bersama-sama dengan jamaah, kelompok yang orang Islam tadi, dan imam-imam mereka. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita nak sebut bahawa iltizam untuk tolong-menolong, bantu-membantu dalam kerja-kerja Islam adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat mereka yang duduk di dalam Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ni barakahnya bila dia ada jamaah, tolong-menolong. Untuk itu maka kita mestilah yakin, pada hari ini kita nak melihat sedikit bahawa sebenarnya bukan saja Islam yang penting, bukan masuk Islam yang penting. Hari ini ramai orang masuk Islam, ramai orang Islam agamanya. Tetapi yang lebih penting daripada sekadar masuk Islam tadi atau Islam ialah beramal. Jadi beramal untuk Islam ini adalah suatu yang wajib, beramal. Jadi lepas ni kita akan bincang pula amal macam mana, apa yang kita kena buat sekarang. Hari ni ramai orang duk bincang tentang akhir zaman. Dajjal nak keluar, Imam Mahdi nak keluar. Kan ada pun di kalangan kita yang mula mencari siapa Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi. Ada di kalangan kita yang kata orang ni Imam Mahdi, orang ni Imam Mahdi. Ini daripada keturunan Rasulullah SAW. Ini Imam Mahdi, dialah Imam Mahdi. Dia ada tanda-tanda Imam Mahdi dan sebagainya. Ramai orang duk mencari Imam Mahdi hari ni. Seolah-olahnya Imam Mahdi ni boleh dicari-cari. Dan juga nak sebut sini, ada juga di kalangan kita yang bukan saja mencari Imam Mahdi, tapi ada juga mencari Dajjal.
cari Dajjal benar juga kan. Jadi kita ingat amal yang ada pada hari ini ialah mencari Imam Mahdi. Maka kita pun sebut pasal tanda-tandanya dan sebagainya, maka masing-masing mencari Imam Mahdi. Imam Mahdi ni insya-Allah akan datang. InsyaAllah akan muncul Al-Mahdi Al-Muntazar kan? Imam yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, Al-Mahdi ini. Tetapi dia bukan sekadar cari sana cari sini, tapi yang lebih penting daripada mencari Imam Mahdi itulah beramal. Bagaimana untuk nak meningkatkan diri kita, memperkuatkan diri kita. Kerana Taifah Mansurah, dia tahu tentang Al-Mahdi, dia tahu tentang Al-Masih Dajjal akan keluar, dia tahu. Tapi dia bukan hanya tunggu saja, tunggu saja, tetapi dia melakukan amalan-amalan. Dan amal inilah sebenarnya mencerminkan akidah kita. Maka sebab itulah pada malam ini kita nak kena rasa bahawa sebenarnya kita wajib beramal. Dan beramal itu bukan hanya sekadar sembahyang puasa, tetapi amal itulah amal untuk membina kekuatan. InsyaAllah saya akan hurai dengan panjang, mungkin kuliah yang akan datang ni, berkenaan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman secara umumnya. Yang pertama sekali, orang yang kenal diri dia. Bila kita kenal diri kita, barulah kita boleh capai kesempurnaan iman. Yang kedua, bila dia boleh menyelamatkan ataupun dia berusaha untuk menyelamatkan, memberikan keselamatan, membawa keselamatan, membina keselamatan, iaitu al-Islam di atas muka bumi ini. Ini dua sifat. Jadi tiga sifat. Yang ketiga nanti saya sebut kemudian. Jadi nak sebut kat sini, kesempurnaan iman itu salah satunya ialah hidup bersama amal untuk membawa keselamatan dan kesejahteraan di atas muka bumi ini. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tak cukup hanya kita kata saya dah beriman tapi saya tidak beramal. Maka sebelum kita beramal dan kita membincangkan tentang apakah amal yang perlu dilakukan atau amal yang dilaksanakan oleh Taifah Mansurah itu, apa amalannya, apa perkaranya, maka kita nak kena faham beramal itu hukumnya wajib. Beramal untuk membina kekuatan dan kebangkitan, hukumnya wajib. Membina kekuatan diri kita, membina kekuatan ahli keluarga kita, membina kekuatan kawan sahabat-sahabat kita dan seterusnya masyarakat seluruh dunia. Maka hukumnya itu wajib. Beramal ni hukumnya wajib. Bukan sekadar amalan sembahyang puasa, itu memang dah wajib dah. Itu memang Allah dah wajibkan fardu, kita sebut 5 rukun Islam. Itu pun wajib dah. Tapi yang dimaksudkan sini ialah beramal untuk kita membina kekuatan Islam sehingga akhirnya kita dapat menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan pemerintahan yang melaksanakan Islam, memikul amanah-amanah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukumnya wajib, bukan sunat. Baik, apakah bukti-bukti bahawa beramal untuk menegakkan Islam ini satu yang wajib? Antaranya dalam akidah kita, dalam dalam prinsip Islam itu, Allah SWT memerintahkan kita supaya beramal. Antaranya surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, iaitu mereka yang tidak ikut apa yang disebut oleh Allah SWT di sini. Yang pertama sekali, beriman, beramal untuk meningkatkan iman, membina iman, kekuatan iman. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, hidup dalam keadaan jamaah, nasihat menasihati, wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr, iaitu hidup dalam keadaan ingat memperingati, pesan memesan di antara dalam kebenaran dan pesan-pesan dengan penuh kesabaran, menepati kesabaran. Jadi dalam surah ini pun Allah dah gambarkan, kalau orang itu beriman saja dia tidak beramal, maka tak cukup, dia kena beramal. Dan beramal saja bukan sekadar beramal seorang-seorang, tapi kena amal secara jama'i, berpesan-pesan. At-tawasaw bil haqq tadi itu, ataupun kita kata berpesan-pesan, menasihat-menasihat itu adalah dalam rangka jama'i, bersama-sama. Jadi amal tak cukup seorang-seorang, dia mesti amal yang berjamaah. Dan firman Allah yang lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah.
Ini surah Al-Ma'idah ayat 67. Apa Allah firman? Wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul. Allah berfirman kepada Rasul, ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah kepada semua manusia yang ada itu apa yang telah diturunkan ke atas kamu daripada Tuhan kamu. Kan, wa in lam taf'al, maka sekiranya kamu tidak sekiranya kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan tadi, tidak menyampaikan apa tadi, maka kamu tidaklah akan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan Rasul untuk beramal. Malahan Allah berfirman kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ni Allah gambarkan. Kita tak boleh sembunyikan benda-benda yang telah Allah sampaikan. Kalau kita tahu, kita kena sampaikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepadanya berupa keterangan-keterangan jelas, hidayah, petunjuk yang menerangkan kepada manusia, iaitu Alkitab, Al-Quran, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kita sembunyikan apa yang sepatutnya kita sampaikan, maknanya kita sepatutnya sampaikan sesuatu. Kita tahu, kita ada kepakaran bahagian biologi, kita ada kepakaran bahagian medicine, medical, perubatan, kita ada kepakaran bahagian chemical. Tiba-tiba bila kita diserang dengan serangan biological weapon, chemical weapon, kita tak berani cakap, kita diam. Kenapa tak berani cakap? Kita takut nanti kita kena pecat. Takut kena pecat. Kita kata tangan saya diikat, kaki saya diikat, mulut saya disumbat, tak boleh nak cakap. Apa kata apa yang Allah sebut? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka akan dilaknat oleh semua makhluk. Bila Allah laknat mereka yang tidak menyampaikan kebenaran Allah tadi, tak sampaikan kebenaran Allah, maka bukan sahaja Allah melaknat, bila Allah melaknat dia, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka dia juga akan dilaknat oleh semua makhluk lain. Ini orang, ada para ulama ni, para alim yang ada fakta, yang ada segala kebenaran tak sampaikan. Yaktumuna ma anzalna, menutup apa yang telah kami turunkan, keterangan-keterangan tak nak sampaikan. Kenapa? Kalau sampaikan nanti ada kita kata bencana daripada bos tak setuju. Maka sebab itulah Allah gambarkan, siapa yang tak mau beramal, sampaikan apa yang dia tahu tak betul, kerana kita kata tak betul kan, maka Allah gambarkan dia akan dilaknat oleh Allah. Dan bila Allah laknat dia, segala yang ada pada muka bumi semua pakat laknat belaka. Dia makan nasi, dia ingat sedap nasi tu, nasi biryani kambing, biryani kambing campur dengan biryani rusa tentunya. Ada orang buat biryani rusa kan? Ataupun biryani apa-apalah yang sedap kan. Dia makan biryani tu, dia ingat sedap lah, masak best. Dia makan buah durian, sedap, Musang King, Blackthorn dan sebagainya lah, yang harganya pun mahal. Makan dia rasa sedap. Rupa-rupanya bila dia tutup kebenaran Allah, dia tak mau sampaikan apa yang Allah SWT perintahkan disampaikan, Allah gambarkan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah, dan bila Allah laknat mereka, semua makhluk yang ada akan melaknat mereka. Dapat siapa yang mana boleh laknat, akan laknat dia. Jadi maknanya kita ingat benda-benda ni okey, tapi rupanya mereka pun benda ni melaknat juga. Ini satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa kita wajib beramal. Kalau kita tahu, kena buat, kena sampaikan. Kalau kita tak mampu
dengan tangan, kita buat dengan lidah, nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi Allah gambarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di kalangan kamu yang melihat mungkar, maksiat, maka wajib dia cegah. Kan, wajib dia cegah dengan apa? Dengan tangannya, dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan lidah, kena cakap, kena sampaikan, bagi nasihat. Tak betul bagi nasihat, jangan takut dengan makhluk. Jangan takut dengan makhluk. Bagi nasihat dengan hikmah, dengan baik. Jangan bagi nasihat dengan skandalkan dia. Cakap dekat TikTok, cakap dekat mana-mana, orang salah. Cakap dengan cara yang baik, bagi nasihat elok-elok, jangan malukan dia. Kemudian kalau tak mampu, barulah dengan hati pun tak mau terima. Wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi sebab itulah Allah SWT juga telah memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Ini penting tuan. Ini kita ambil dalam hati kita. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Taala itu berfirman kepada kamu, murrau bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar qabla an tad'unini fala astajib wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum. Ini al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan bahawa kita beramal ini wajib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Apa kata Rasul SAW? Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kamu, murau bil ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh orang buat baik, ma'ruf, wa anhau 'anil munkar, dan kamu melarang orang, mencegah orang daripada buat benda yang mungkar, maksiat, qabla an, sebelum an tad'unini fala astajibu, sebelum kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dan minta kepada aku, itu Allah, fala astajib, dan Allah tidak perkenankan. Wa tas'aluni fala u'tikum, dan apabila kamu meminta kepada dia, meminta pertolongan, meminta kepada dia, maka Allah tidak mengkabulkannya. Kita doa tak kabul, tak dapat. Kemudian fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum, dan kamu minta pertolongan kepada Allah dan Allah tak tolong kamu. Jadi daripada hadis ini kita digambarkan oleh Rasul SAW bahawa Allah berfirman, sesungguhnya hendaklah kamu buat amal ma'ruf nahi munkar. Ini amal kena buat, sehinggalah jangan sampai kamu minta ke Allah, Allah tak perkenankan. Kamu doa ke Allah, Allah tak terima, tak jawab. Kamu mohon pertolongan, Allah biarkan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita ummati tahabu an taqula lidh-dhalim ya zalim faqad tawadda'a minha. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat umat aku takut untuk berkata kepada orang yang zalim, wahai penzalim, takut nak cakap wahai penzalim. Kamu nampak umat aku tak berani nak tegur yang orang yang zalim tu, wahai penzalim, maka sesungguhnya dia telah mengucapkan selamat tinggal bagi dunia. Maknanya dia dah tinggalkanlah orang zalim tadi tu, maknanya dia dah biarkan. Jadi wahai pemimpin-pemimpin, tak kiralah politik ke, pemimpin-pemimpin macam mana pun, ketahuilah, kalau kita tak mau ditegur oleh orang-orang yang beriman tadi, maka sesungguhnya kamu berada dalam keadaan istidraj, rasa elok, rasa bagus, tapi rupa-rupanya dalam keadaan yang mendekati azab Allah. Dan sebab itu yang pertama sekali, beramal ni wajib kerana ia merupakan prinsip. Siapa yang tidak beramal, maka dia tidak akan mendapati kemenangan, kebahagiaan di dalam dunia ini, terutama di akhir zaman. Maka kita kena faham, wajib beramal. Taifah Mansurah, Al-Mahdiyin,
mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, dia akan melaksanakan amal soleh. Apa amalnya nanti kita bincang kemudian sikit. Apa nak kena buat? Tapi nak buat amal ni hukumnya wajib dari sudut prinsip-prinsip mabda'. Dan kemudian amalan juga wajib dilakukan dari sudut hukum. Bila kita melihat di atas muka bumi ini hukum Islam tidak berjalan, Quran tidak berjalan, malu kita hari ini nak dapatkan satu-satu yang hukum Islam itu, terpaksa mengadu kepada orang bukan Islam yang telah kita pilih untuk jadi YB. Jadi hari ini masyarakat hari ini kita dapati tidak menegakkan cara hidup yang sebagaimana yang Allah perintah, tetapi dia menegakkan apa yang ada pada nafsunya. Maka rupa-rupanya bila kita tidak membuat sesuatu yang Allah perintah tadi, maka dari sudut hukumnya juga adalah merupakan perkara yang melanggar syariat, Sebab itulah Allah menggambarkan dalam surah Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun, dan demi Tuhan kamu, Allah bersumpah, dan demi Tuhan kamu, dan la yu'minun, sesungguhnya hakikatnya kamu ni belum beriman. Nampak Allah kata kepada kita, sesungguhnya nampak nama Islam, namanya siapa? Mahathir. Ini bukan Mahathir yang ada ni, mana-mana Mahathir. Ataupun namanya siapa? Sebutlah nama siapa-siapa pula kan tersebut nama orang lain pula. Jadi namanya orang Islam, tapi Allah kata fala wa rabbik, dan maka sesungguhnya demi Tuhan kamu, la yu'minun, kamu ni tidak beriman, hatta sehinggalah yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan kamu, sesungguhnya kamu ni belum beriman. Nampak? Dari sudut hukum. Hukum ni apa? Kamu ni tidak beriman. La yu'minun. Tidak beriman, kata Allah. Hatta sehinggalah kamu menjadikan hukum hakim daripada kalangan Islam itu sebagai hukum kamu. Maknanya apabila kamu berselisih faham antara satu sama lain, kamu menjadikan al-Islam sebagai hukum, sebagai kita kata hakim kepada kita. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka satu keberatan, dan bila dah jatuh hukum, tak rasa berat dalam perutusan, dalam keputusan tadi. Kamu berikan dan menerima dengan sepenuhnya. Jadi Allah gambarkan, apabila Allah telah menetapkan sesuatu, tiba-tiba kita tak nak terima, hati kita berat, tak nak terima, walaupun itu ketetapan Allah. Contohnya Allah dah tetapkan kena semayang 5 waktu sehari semalam, kita tak nak semayang. Allah dah tetapkan kita bersaudara, berkasih sayang antara satu sama lain, tolong menolong, berkasih sayang, jangan dengki-mendengki, jangan hasad-menghasad antara satu sama lain. Tambahan lagi kita orang Islam, maka tiba-tiba kita tak mau. Kalau orang lain saya boleh, dengan dia tak boleh. Kenapa? Dia musuh saya dendam dengan dia. Saya tak boleh terima dia, tak boleh terima. Kenapa? Sebab saya ada sesuatu perkara yang berlaku pada saya. Kita tidak boleh nak membuang hasad kita, dengki kita, marah kita kepada seorang. Maka bila kita tidak bersaudara, tidak berkasih sayang, tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya kita buat, melaksanakan hak-hak dia, masing-masing ada hak. Salah satu tanda kesempurnaan iman apabila kita mengenal diri kita ni manusia. Apa maksud mengenal diri kita sebagai manusia? Kita ada Allah, Tuhan kita, dan juga kita ada sama saudara kita manusia. Apabila kita memahami hak Allah dan hak manusia, dan kita melaksanakan tuntutan hak Allah dan hak manusia, barulah kita beriman dengan sempurna. Selagi itu tak ada. Sebab tu kalau kita dengki ke, dendam ke pada seseorang, kita tak boleh. Maka ketika itu Allah gambarkan dalam hari ini, maka sebenarnya kita ni belum beriman lagi, ataupun belum beriman sempurna lah, kita sebut gitu. Jadi kalau cakap tak beriman kan, orang kata marah pula Tapi Allah gambar perkataan la yu'minun. Tidaklah beriman seseorang itu hatta sehinggalah dia meletakkan Islam sebagai hukum dia, hakim tu. Jadi sebab tu orang mukmin
tengok orang hukum Islam tidak berjalan, hukum tak berjalan, tidak adil, tak cukup sekadar kata tak adil. Kita kena yakin dengan apa yang ada. Dan kemudian bila berlaku perselisihan di antara kita, Allah gambarkan surah Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fih min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ini penting, subhanallah. Dia nampak ayat ni macam biasa kan? Wa makhtalaftum fi, dan apa sahaja yang kamu kan perselisihkan, ikhtilaf, kamu berselisih padanya kan, maka hendaklah fa hukmuhu ila Allah, maka kembalikan kepada syarak. Kembalikan kepada syarak, kembalikan kepada Allah. Zalikumullahu rabbi alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan sesungguhnya Allah Taala itulah Tuhan yang mana di atasnya lah kita aku bertawakal kepadanya. Jadi Allah ajar kita apa? Kalau kita ada berselisih faham, jangan ikut nafsu kita, jangan ikut arus, jangan ikut masyarakat, kena ikut syarak. Jadi kalau kita ada berselisih faham, nak tahu kita ni beriman tak beriman, kita ikut mana? Kita ikut syarak tu. Apa syarak? Syarak ni mengutamakan kepada ketakwaan, syarak mengutamakan kepada keadilan, syarak mengutamakan kepada al-haq, kebenaran. Jadi kita tengok nilai syarak. Hari ni bila berlaku perselisihan, kita tahu seorang ni imannya ada ke tak ada, imannya kuat tak kuat. Kalau imannya kuat, walaupun dia buat terkena sesuatu, maka dia ikut syarak. Apa kata syarak, apa kata Quran, apa kata sunnah. Bukan apa yang saya nak. Marah dia, pukul sampai habis-habisan. Padahal dia menuntut hak dia. Kita pukul dia, kita santau dia lagi, santau lagi, sihir lagi. Jadi kita lihat sini bagaimana rupanya ramai yang tak beriman. Kenapa tak beriman? Bila berlaku sesuatu, dia tak patah balik kepada Allah. Dalam kehidupan kita nak kena tengok balik. Orang anyanya kita, betul orang tu anyanya kita, betul orang tu buat salah kat kita, betul orang tu melakukan sesuatu yang tak baik pun kita, tapi kita nak balas pada dia tu, kita kena balas dengan keadaan yang adil, keadaan yang takwa, keadaan yang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita kata kita ni beriman. Kalau tidak, tak jadi. Sebab tu beramal hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kerana menegakkan hukum Allah itu wajib. Menegakkan hukum Allah itu wajib. Kan? Menegakkan apa yang Allah perintah, Quran, hadis, wajib, bukan sunat. Bukan sunat. Hari ni kita tak apalah, tak kisah, tak apalah. Yang penting aku boleh sembahyang, puasa. Sebenarnya bila kita hanya sekadar sembahyang, puasa, kita tolak Allah dalam hal yang lain. Perniagaan, kita tolak Allah, tak nak tolak Islam. Kenapa? Perniagaan, kalau nak berniaga kena hutang kena apa? Kena ambil riba. Tak apalah ambil riba, nak berjaya. Ekonomi kita nak berjaya, kita pun ikut kepala kita sendirilah. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Suratul Maidah ayat 44. Siapa-siapa yang tidak berhukum, tidak melaksanakan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, bima anzalallah faulaika humul kafirun, mereka kafir. Jadi banyak Allah gambarkan di sini, maknanya kalau selagi hukum Allah tidak tertegak, dan kita puas hati dengan apa yang ada sekarang ni, ada masalah dengan iman kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum, yang tidak mahu hukum Allah ditegakkan, ikut saja, maka dia juga adalah orang yang zalim. Dan ayat yang seterusnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang fasik pula. Jadi orang yang tak mau tegakkan hukum Allah ni, dia marah, dia ikut nafsu, dia seronok, dia ikut nafsu, hidup dia ikut nafsu je, ikut arus saja. Maka pada ketika itu dia tiga golongan. Apa dia? Yang pertama kafir, tak beriman, orang yang tutup kebenaran Allah. Yang kedua dia zalim, orang yang menzalimkan diri dia sendiri. Yang ketiga dia fasik, orang yang sentiasa dalam keadaan berlaku dosa, membuat dosa padanya. Maka sebab itulah, untuk menegakkan masyarakat Islam, menegakkan kebangkitan Islam, menegakkan hukum Allah, menegakkan apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita, sekecil-kecilnya hidup kita hari ini, sebesar-besarnya negara, menegakkan itu hukumnya adalah wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib dalam keadaan syarak.
sesuatu yang wajib tidak dilaksanakan, maka perkara itu menjadi wajib. Dan sebab itu pada hari ini yang kita lihat ini, sebahagian besar daripada umat Islam hari ini tak kisah pun. Tak kisah pun. Bila hukum tak adil berlaku, dia kata aku kena tak adil. And contohnya hari ini banyak orang kena dakwa, kena tangkap, kena dakwa. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib pun kena tangkap, kena dakwa. Kemudian Datuk Seri Najib ni pun marah. Dia kata tak adil. Dia pun kata ada benda yang dia kata tak adil. Kemudian ada juga orang lain pun kena sama juga. Banyaklah cerita pasal orang kena tangkap, kena dakwa ni yang dikatakan tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa tak adil? Wallahu a'lam. Tapi yang kita tahu tidak adil kerana dia tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berasaskan takwa. Kalau hakimnya itu bertakwa, undang-undangnya tak adil, dia akan jadikan adil. Tapi kalau hakimnya tidak bertakwa, undang-undangnya adil, tapi dia tidak akan jadikan adil. Kenapa? Dia tak ada takwa. Sebab itu kita lihat hari ini, rupa-rupanya kita nak menegakkan hukum Allah ini, hukumnya ialah wajib. Kenapa? Memang Allah perintah kita tegakkan hukum dia. Siapa yang tak nak tegakkan hukum dia, sama ada jadi kafir, zalim atau fasik. Tak mau yang Islam tadi. Jadi sebab tu kita kena tengok balik. Jadi beramal untuk membina kekuatan dan kebangkitan, hukumnya bukan sunat, hukumnya wajib. Kenapa? Kerana menegakkan sesuatu yang ada daripada Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib, bukan sunat. Ini dah sudut hukum. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, pada hari ini kita nak kena tengok balik, perhati balik hidup kita. Berapa banyak hukum Allah yang kita tegakkan dalam hidup kita. Berapa banyak hukum Allah yang kita sendiri engkar. Kita engkar dalam apa yang Allah perintah. Allah perintah dah buat A, B, C, kita tak buat. Itu jadi kita tak tegakkan hukum Allah pada diri kita, pada keluarga kita. Begitu juga pada masyarakat dan pada seluruh umat. Jadi sebab itulah yang tuntutan beramal bukan sahaja wajib dari sudut prinsip yang saya sebut pertama tadi, wajib juga dari sudut hukum. Hukum pun wajib juga ditegakkan. Dan yang ketiga, wajib kita orang-orang yang berhajat untuk menjadi al-mahdiyin, orang yang berhajat menjadi orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, iaitu kita patut merasakan bahawa wajib juga kerana keadaan yang ada pada hari ini menuntut kita secara darurah, secara terpaksa. Kita kena buat. Kalau tak buat, kita akan hancur. Saya minta maaf, tak sebut kat sini. Sistem pendidikan kita hari ini tidak melahirkan orang yang beriman. Sistem pendidikan kita hari ini melahirkan orang yang cerdik, tetapi akalnya berkilat tanpa cahaya iman. Jadi terpaksa pula buat benda lain. Saya ingat lagi kalau dekat universiti dulu, kan, masa kami belajar dulu, kalau belajar di luar negara, di Amerika ke di mana ke, hujung minggu ni memang parti kan. Parti ni apa? Berpesta. Pesta ni arak yang biasa, kan, arak ni biasa. Kemudian zina biasa di kalangan. Ada seorang pelajar tu India, pelajar engineering kejuruteraan India, bual-bual dengan dia. Dia huha-huha semua. Dia kata, engkau tahu tak ni asrama, tunjuk asrama ni. Asrama ni ada lelaki dan perempuan. Dia berkata, semua yang perempuan dalam semua aku dah rasa. Dia kata, semua aku dah rasa. Cuma seorang tu je belum lagi. Dia tunjuk budak Melayu. Seorang tu belum lagi. Hak lain semua aku dah bermalam dah, duduk bilik dia dah, apa semua macam-macam dah. Ni seorang ni belum ni. Dia tunjuk budak Melayu pakai tudung. Ini nak sebut, kan? Kalau kita duduk dalam suasana pembelajaran hari ini, mungkin dia jadi engineer yang hebat, kaya raya, ada macam-macam, tetapi keadaan dia jauh daripada Islam. Dia agama Islam lah ni nak sebut ni. India mamak lah. Kita panggil mamak. Dekat sana Muslim tak panggil mamak. Panggil Indian Muslim. Yang minum arak boleh tahan. Masa saya pergi ke tempat saya belajar dulu, kan, ada satu bilik tu, kan, orang taruh rak buku ni, kan. Saya pergi masuk bilik senior lah, saya baru sampai tu, junior baru sampai. Tengok bilik sini penuh dengan botol arak, botol wine, white wine, red wine, ada macam-macam jenis lah arak ni, semua jenis kepala pun ada kat situ.
Duduk susun dekat tempat dia punya simpan. Orang tahu buku, tempat simpan buku rak-rak ni. Dia beritahu main, bawa botol arak. Bangga masa come. Junior come, dia kata. Ini maknanya suasana hari ni. Dah balik Malaysia dah abang-abang, kakak-kakak tu, senior ni. Dah jadi engineer lah, jadi orang terkenal. Petronas lah apa, terkenal ni, orang top-top ni. Kalau saya sebut nama semua kenal. Agaknya lah. Tapi nak sebut sini, tapi tak faham. Bagaimana hidup sebagai seorang hamba Allah, tak faham. Hidup sebagai seorang Muslim, tak faham. Minum arak ni biasa. Berzina biasa. Kalau orang-orang yang lebih luar biasa sikit, luar tabi'in pula. Laki dengan laki. Dia tengok laki-laki tu, dia pun suka dengan laki-laki tu pun dekat. Akhirnya laki dengan laki pula. Ini bukan hanya berlaku di luar negara, dalam negara pun berlaku. Di madrasah berlaku. Di madrasah berlaku, memang berlaku, saya tahu. Saya tak naklah memburukkan madrasah dan apa. Tapi nak sebut hari ini, suasana yang ada pada hari ini telah mencapai satu darurah, satu keperluan, tuntutan untuk kita beramal, untuk kita bekerja, membangunkan Islam, membangkitkan Islam. Jangan cerita politik aja. Sekarang cerita politik, bangsa ni, masalah tu. Tetapi kita tidak membina kekuatan umat. Jadi inilah yang perkara yang berlaku. Jadi sebab itulah beramal untuk Islam, bekerja untuk Islam dalam suasana yang ada pada hari ini, dengan kelalaiannya, dengan jauhnya umat yang murtad. Tiap-tiap hari ada umat murtad. Saya nak tanya dengan Menteri Agama, ada tak data umat yang murtad pada hari ini? Ada data tak? Yang murtad ni, cuba buat kajian sikit. Berapa satu hari dia melafazkan lafaz kufur, melafazkan lafaz-lafaz yang menunjukkan dia jauh daripada Islam, menentang Islam. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, bukan sahaja suasananya yang jahil, menguasai, cabaran pula. Ada juga cabaran-cabaran dan serangan musuh Islam. Kita tak perasan musuh tengah serang kita, tak perasan. Kan? Musuh tengah serang kita. Ada seorang tu contohnya, dia dah ambil suntikan-suntikan tertentu. Saya ingat faham kot cakap macam tu kan. Suntikan tertentu. Lepas suntikan dia sakit. Apa sakit dia? Mata dia makin tak nampak. Mula-mula kelabu tak nampak. Akhirnya buta mata dia. Dia kata apa? Ini bukan sebab serangan biologi, serangan kimia. Ini sebab aku dah tua, mata aku buta, aku dah tua. Sebab aku dah tua, dia kata. Punya pekat. Arus yang dia ikut tu. Dia padahal dia baru ambil suntikan. Sebelum tu elok saja, mata tak ada masalah. Cuma mata pun tak pakai. Bila suntik, kelabu. Doktor tak boleh buat apa. Jumpa pakar, tak tahu nak buat apa. Akhirnya agaknya berlaku blood clot dekat mata dia, tak boleh nampak. Buta. Dia pun dia kata, bukan masalah chemical warfare lah, apa ni semua konspirasi ni, semua ni pakatan jahat. Tak betul. Dia sanggup begitu. Jadi cabaran-cabaran musuh kita menyerang dalam keadaan rahsia. Dia panggil secret war. Mana secret war ni? Kita tengok kat mana? Tu Superman, Spiderman, Batman, Hulk, dan semua-semualah. Tak kira doktor apa dia panggil. Doktor apa entah. Bukan Dr. Evil Dr. Stranger. Kita bawa anak kita tengok, ni cerita Dr. Stranger ni bagus. Kita bawa anak tengok, inilah cerita yang bagus. Tengok rupanya dia menggambarkan peperangan rahsia, secret war. Saya boleh tunjuk dia punya agenda dia, secret war. Rupanya Dr. Stranger tu mewakili siapa? Dajjal. Dilawan dengan siapa? Alien tu orang Islam. Yang manusia lain macam tak tahu berlaku perang antara hero dengan alien je. Alien itulah pengganas, disebut pengganas. Siapa pengganas ni? Yang dilabelkan orang Islam lah. Itu secret war. Kita tak nampak. Datang program Ansar, insya-Allah kita tahu nanti. Jadi hari ni kita lihat cabarannya, musuh serang kita, kita tak tahu. Kita tak tahu pun kita kena serang. Tiba-tiba buta je mata kita.
Tiba-tiba kita jadi sakit jantung je. Tak pernah kena sakit jantung aja. Secret War bukan Doctor Strange, semua Avenger, hero Avengers, Spiderman, Superman, semua tu Secret War. InsyaAllah saya akan terang dalam program Ansar Tamrin 1. Siapa yang datang, alhamdulillah. Jadi nak sebut kat sini, kita kena serang, kita tak tahu kita kena serang. Kita tengah perang, ini terornya Dajjal hari ni, musuh kita. Kita kan sama je, sampai buta mata masih lagi kata bagus perubatan Rockefeller ni, bagus dia kata. Sampai dah mati, nak mati pun masih lagi sebut nak dapatkan lagi injection lagi. Dah setengah mati dah. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya baru jumpa dengan wakil-wakil daripada madrasah, daripada mudir-mudir tuan-tuan guru kita. Alhamdulillah jumpa tuan-tuan guru kita. Bila kita berjumpa dengan orang soleh ni, yang tak terikat dengan government ni, yang tak terikat dengan dibayar gaji apa ni, mereka open, buka, bila cerita dia nampak. Dia kata inilah yang Allah cakap dalam Quran, inilah yang hadis Nabi, inilah dia. Semua iktiraf kajian tersebut. Tak ada seorang pun kata ini konspirasi Pakatan Jahat, ni mengada-ngada ni. Tak ada. Saya buat pembentangan, kawan-kawan kita daripada NGO lain membuat pembentangan tentang apa yang berlaku sekarang. Dulu dia kata teori, sekarang dah jadi reality. Reality. Jadi benda-benda macam ini bila saya bentang-bentang, dia tengok, ustaz-ustaz tengok sampai apa? Allahu akbar, ada seorang tuan guru ni. Dia ni tuan guru kepada banyak guru-guru yang ada. Dia kata bila sebut pasal mujaddid, dia kata ini mujaddid ni, dia kata orang tak kaji tentang ini, kamu kaji, dia kata kamu mujaddid. Saya kata takkan saya Imam Mahdi pula? Bukan Imam Mahdi. Orang yang mentajdidkan agama ni, bila kita buat sesuatu yang orang lain tak pernah buat, iaitu buat kajian. Jadi orang yang buat kajian ni rupanya special. Apa kata tuan guru tu, saya tak sebut dalam tuan guru tu, jadi kena cari pula lagi. Tak pasal-pasal madrasah dia ke apa, kena pula. Dia kata apa? Hazal mujaddid. Kenapa? Menjadi itu apa? Yang saya faham daripada guru-guru, dia belajar di Mekah 23 tahun. Belajar di Mekah 23 tahun. Umur dah 80-an sekarang ni. Muda sikit daripada Mahdi. Dia kata apa? Dia kata mujaddid inilah mereka yang mentajdidkan agama ketika agama lesu. Siapa yang mengkaji tentang Pakatan Jahat konspirasi ini dan hubungkan pula dengan Quran, hubungkan pula dengan hadis, ini mujaddid, dia kata. Saya pun terkejut. Ini bukan pertama kali orang panggil saya mujaddid. Saya ingat Imam Mahdi yang mujaddid. Tak, rupanya dia kata yang saya belajar, semua mereka yang membawa sesuatu yang digunakan untuk memperbaharui agama supaya agama itu lebih kuat, lebih hidup, mereka itulah mujaddid pada abad itu. Subhanallah. Saya mengata, oh Allah Akbar, alhamdulillah, kata. Tapi saya tak rasa pun saya mujaddid. Saya cuma buat apa yang saya mampu. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai yang buat, ulama-ulama kita. Saya pun tak pandai nak mengkaji ni, melainkan saya belajar daripada beberapa ulama. Alhamdulillah saya berjumpa dengan beberapa syekh daripada Iraq, daripada Mesir, daripada Palestin, yang mana bila kita berkumpul, dia menceritakan tentang Pakatan Jahat, syaitan dan iblis. Maka ketika itu saya nampak, saya pun berminat. Masa itu saya baru tahun pertama, tahun 1 belajar di universiti. Tahun pertama saya tengok, subhanallah, memang saya nak kaji ni, benda ni orang tak tahu ni. Saya pun kaji suka-suka je asalnya, untuk pengetahuan sendiri, bukan kaji nak buat buku. Sebab tu saya tak buat buku pun. Kaji untuk suka-suka je, untuk saya nak tahu apa perancangan jahat ni, iblis buat apa, ni buat apa. Allah izin, dah saya kira-kira 32 tahun dah saya ikut kajian. 32 tahun ni boleh buat buku, banyak buku. Kalau orang kaji untuk buat buku, dah banyak buku dibuat, dah banyak dapat duit di dalam apa, dalam poket dia, royalty. Tapi alhamdulillah saya satu pun tak terbitkan. Tapi insya-Allah kot nanti kita tulis nota-nota sikit bagi kat semua siapa yang ni. Dia pun cakap macam itu. Jadi bila kita berjumpa dengan ulama yang saleh, yang berjuang ni, yang sungguh-sungguh ni, dia nampak nilai. Bila saya kata tentang ABC perancangan jahat ni, secret war, psychology war, biological war, chemical war, dia boleh sebut hadis-hadis yang berkaitan. Dia boleh sebut. Dia menggambarkan tentang kebenaran. Dulu dia kata, dulu semasa
Semasa kami belajar, kami tak belajarlah tentang kronologinya, tentang pakatan jahat sebagainya yang dibuat sebagainya, tak belajar. Tapi semua hadis-hadis ni ada. Dia pun kata hadis ni. Subhanallah. Dan bila kita bincang sama-sama, maka masing-masing bersepakat, bukan jumhur, kan? Ijma' pada ketika itu bersepakat, sungguh-sungguh pakatan jahat ini sedang berlaku, kita sedang diserang, wajib kita mempertahankan diri kita. Itu kata-kata orang alim kita. Saya tak alim. Orang alim kita tu yang hafal hadis ribu-ribu, yang hafal Quran 30 juz, yang menghayati Quran. Mereka mengatakan macam itu. Sebab itulah hukum beramal pada hari ini, sekarang, untuk membina kekuatan, membina kebangkitan, membawa kemenangan Islam yang hakiki, sebenar, iaitu Allah akan selimuti dunia ini dengan al-Islam. Maka hukumnya wajib. Kenapa? Ad-darurah. Tuntutan, keperluan, tuntutan kita untuk sama-sama menggembeling tenaga itu, dan keadaan musuh menyerang daripada semua sudut. Iblis kata dia akan datang kepada manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Dah nampak dah. Sehingga hari ini saya nak cuba tuan-tuan dan puan kita buat sikit muhasabah. Apa dia muhasabah? Kita pergi kerja, keluar daripada rumah kita. Katalah rumah kita ni memang bagus, semua Quran apa rumah kita lah. Keluar rumah pergi pejabat, berapa banyak iman yang terluka, berapa banyak takwa yang cedera, berapa banyak ihsan yang habis. Kan, masuk kereta, pergi depan, tengok depan, kan jam. Buka radio, iKim ke apa ke, buka radio, lagu. Kita dah tak ingat Allah dah. Dalam rumah zikir, tak ingat Allah. Buka lagu ni, tengok movie, main game. Berapa banyak jumpa kawan yang begini, jumpa kawan yang begitu, suasana-suasana maksiat. Berapa banyak iman kita yang cedera, sehingga kita tak boleh nak berzikir, tak boleh nak berfikir dengan zikir dan fikir yang benar. Tak boleh nak kenal Allah, tidak musyahadah. Tidak kita boleh menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman kita, dengan basirah kita. Kenapa? Kerana suasana yang ada memang menekan kita. Maka Allah perintahkan kepada kita, waqatiluhum, hendaklah kamu berperang. Allah perintah berperang. Perang ni maknanya apa? Kita kena bina kekuatan supaya kita boleh nak membangkitkan Islam, hatta sehinggalah la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan berangilah mereka supaya sehingga tidak ada fitnah, supaya agama ini semata-mata bagi Allah. Saya bagi contoh noh. Kita tengok diri kita muhasabah. Kita semayang ni, ambil semayang ni sebenarnya adalah taubat. Allahu Akbar, taubat. Bila kita basuh muka kita, basuh tangan kita, semua taubat maknawiyah. Taubat secara maknawi, secara tersirat. Sepatutnya. Tapi apa ramai yang ambil semayang dalam keadaan bertaubat. Bila dia basuh muka dia, terbayang dosa-dosa dia, terbayang kelemahan dia. Basuh tangan, terbayang dosa-dosa yang tangan dia buat. Itu tengah ambil semayang. Wuduk yang sempurna, ambil air semayang yang sempurna. Kemudian bagaimana pula benda semayang, tengah semayang. Berapa ramai yang tewas ketika semayang. Tewas, semayang pun tewas. Semayang laju-laju, semayang baca je, tak faham. Tidak ada ta'zim, tidak ada mengagungkan Allah, tidak ada tawaduk, merendah diri pada Allah. Tidak ada rasa tadaruk, rasa memerlukan Allah. Kita rasa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita tak rasa perlukan Allah. Kita masih rasa kita boleh berdiri dengan diri kita sendiri, boleh makan, boleh minum, aku boleh hidup, boleh sihat. Tak rasa. Semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang tewas ketika sembahyang. Itu tak termasuk lagi dengan lalainya, tak termasuk lagi dengan sombongnya, ujubnya. Jadi kita lihat hari ini, suasana hari ini sebenarnya mengeliling kita. Sampai dalam sembahyang pun kita tewas, dalam sembahyang pun kita kalah. Baca Quran, berapa ramai yang benar-benar boleh mengalir air mata baca Quran.
Bila Allah gambarkan tentang taubat, tentang neraka dia yang azabnya sebagainya, kita baca tak ada rasa apa-apa. Baca Quran alhamdulillah, berapa ramai dalam baca Quran pun tewas. Kenapa? Kerana serangan musuh telah menguasai pemikiran kita, hati kita, hidup kita, sehingga kita terputus daripada Allah, terputus daripada Islam yang sebenar, terputus daripada akhirat. Ini kita kata, oleh kerana serangan-serangan musuh yang begitu hebat, malahan tidak lama lagi kita akan lihat hari ini ketua-ketua, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang mereka bincangkan hanyalah macam mana nak dapat kuasa, macam mana nak maintain kuasa. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah Ta'ala, memang berlaku. Ini berlaku sungguh. Berlaku sungguh. Jadi orang yang sepatutnya mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini banyak hanya bercakap pasal untung dunia sahaja. Ini masalah yang ada di hadapan. Sebab itulah darurah. Tuntutan beramal bukan sahaja dari sudut hukumnya wajib, dari sudut prinsipnya wajib, tetapi dari sudut darurah, keadaan hari ini yang terlalu hebat serangannya, sehingga hati kita mati, hati kita sakit, fikiran kita tidak berfungsi, hidup kita ni jauh. Menunjukkan bahawa wajib tu bukan sahaja hukumnya wajib, nak tegakkan Islam ni, prinsipnya wajib tadi, dia juga darurat telah sampai peringkat tuntutan. Kita tengah berperang ni. Kalau kita duduk zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman Madinah, ketika Nabi ada, sahabat-sahabat ada, kalau kita nak buat salah pun kita tak tergamak nak buat salah. Kenapa semua orang buat baik? Masa tu insya-Allah lah, kalau kita terlupa pun okeylah sikit sebab suasananya elok. Ini hari ni bukan saja terlupa, kita nak cuba khusyuk pun tak boleh. Baik. Yang keempat, dari sudut wajib beramal itu sama ada secara individu ataupun secara jamaah. Yang pertama sekali, wajib beramal. Jangan kita, saya duduk jauh, saya duduk kat UK, tak ada orang dah, saya sorang-sorang saya kat Rusia, sorang-sorang saya. Wajib tanggungjawab beramal ini bekerja untuk Islam, membangunkan Islam, membangkitkan Islam, menegakkan Islam, wajib secara individu dan juga wajib secara jamaah. Inilah perasaan, pemikiran yang ada pada orang yang duduk di dalam taifah mansurah. Duduk dalam taifah mansurah, dia rasa macam gitu. Wa ma adraka ma saqat, setiap diri itu akan bertanggungjawab apa yang diperbuatnya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT akan tanya kita seorang-seorang. Dan sebab itulah kita kena faham, bukan sahaja kita wajib buat seorang-seorang, tetapi juga kita wajib buat secara jama'i. Jadi kita kena buat secara bersama-sama lah. Hal ini nanti saya akan tentu dengan lebih lanjut lagi bila kita bincang tentang apa dia ciri-ciri jamaah, apa dia ciri-ciri gerakan Islam yang menggambarkan taifah mansurah tadi. Jadi kita lihat hari ini kita perlu duduk secara bersama-sama. Sebab tu hari ini kalau kita tak boleh sayang sahabat kita, saudara kita, maka kita tak layak untuk bersama Al-Mahdiyin, iaitu golongan yang mendapat hidayah. Kalau hati kita masih lagi ada dengki, ada hasad, hati kita masih lagi ada kita kata dendam kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita terutamanya yang ada Islam, yang hajat Islam. Dendam kenapa? Kerana ada dosa dia. Dendam kenapa? Kerana kita rasa kita hebat. Maka kita tak layak bersama dengan taifah mansurah. Kena proses. Hati kita kena proses, diri kena proses, sehingga akhirnya hilang dengki, dendam, hilang semua perkara, baru kita layak bersama dengan taifah mansurah. Dalam kitab Aqidah Naji, Aqidatul Naji, ada ditulis berkenaan dengan mereka yang akan bangkit di akhir zaman, bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bilangan, kurang lebih apa katanya, orang laki-laki yang akan bersama bangkit, yang benar-benar bangkit, hanya kurang lebih 12,000 orang. Orang perempuan yang akan bangkit yang benar-benar bersama dengan taifah mansurah di akhir zaman bersama dengan Al-Mahdiyin hanya kurang lebih 7,000 orang. Jadi maknanya nak gambarkan sini apa dia? Gambarkannya maknanya di akhir zaman ni sebenarnya ramai orang sangka, rasa dia inilah orang beriman, orang Islam, tapi rupanya tak layak pun. Bila maksud tak layak,
maka dia akan mengikut arus. Jadi inilah yang kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah salah satu perkara yang ada kepada perasaan, pegangan, yang ada pada pemikiran mereka yang duduk dalam Taifah Mansurah itu, ialah dia sentiasa rasa bahawa dia wajib beramal, sama ada secara seorang-seorang ataupun secara jama'i, dua-dua. Dan kemudian yang seterusnya saya sebut kat sini kan, sesungguhnya apabila kita beramal, kita berjuang, kita berjihad, maka semua itu adalah untuk diri kita sendiri. Maknanya kita kena buat sama-sama. Kita kena buat jugalah, kerana kepentingan kita, untuk diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah gambarkan surah Al-Ankabut ayat 6. Dan siapa yang berjuang, berjihad, sesungguhnya berjihad itulah untuk dirinya sendiri, maka sungguh Allah Maha Kuasa, tidak memerlukan sesuatu pun daripada alam ini. Jadi saya akan cerita sikit tentang 3 sifat yang siapa ada ni, dia akan mencapai kesempurnaan iman. Salah satunya ialah mereka yang sentiasa mendermakan sesuatu yang dia perlukan. Dia perlukan benda tu, tapi itulah yang dia bagi. Sebab apa? Mengutamakan sahabat dia. Ini dipanggil al-isar. Al-isar ni apa? Al-isar ni maknanya kita memberi sesuatu walaupun kita perlukan. Itu kesempurnaan iman. Sakha ni apa? Sakha ni kita memberi sesuatu yang memang lebih. Pemurah, tapi pemurah kita bagi satu yang lebih. Contohnya, kita ada 3 sofa katanya. 3, 1, 2, ada 3 sofa. Kita perlukan 2 je sofa, tapi kita ada 3 sofa. Maka kita bagilah dekat apa nama tempat ni? Perhimpunan Kasih. Itu sakha. Sakha ni apa? Pemurah. Pemurah. Tetapi kita bagi sesuatu yang kita tak guna, ya, ataupun lebih. Kita ada 10 helai pakaian, kan? Kita perlukan 10 helai pakaian, kita pakai satu hari, malam siang 10 helai. Tapi kita ada 11 helai, kita bagi yang ke-11 tu, bagi kat orang, hadiah ataupun sedekah. Itu sakha. Itu pemurah, tapi kita bagi hal lebih-lebih. Al-isar, isar ni apa pula? Isar ni maknanya kita bagi sesuatu walaupun benda tu kita perlukan. Itu bagi ketika kita miskin, bagi sedekah ketika kita dalam keadaan fakir. Ini sempurna iman. Iman yang sempurna, salah satu ciri iman sempurna. Kita ada 2 helai baju. Selai pakai pagi, siang, selai pakai malam. Selai pagi, selai malam. Bila pakai malam, baju malam tadi, baju siang kita basuh, besok pagi pakai baju siang, yang malam tu kita basuh. Ada 2 helai, memang perlu 2 helai. Kalau selai tak boleh nak basuh. Kan nak basuh kan, nak duduk mana pula, tak ada baju. Ada 2 helai, perlu satu siang, satu malam. Tiba-tiba dia tengok sahabat dia ni lagi teruk daripada dia. Dia bagi yang selai yang dia perlukan tu, dia bagi kat orang tu. Ini al-isar. Maknanya dia perlukan sesuatu, kan, tapi dia bagi sedekah, infak, dalam keadaan dia memerlukan perkara tersebut, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia fakir. Maka yang inilah yang Allah paling suka. Ini sebut kesempurnaan, salah satu tanda sempurna iman. Jadi kita nak kena ada juga saat-saat. Sebab itulah nak gambarkan kat sini, sebenarnya siapa-siapa pun yang berjihad, yang berjuang, itu semua dapat kat diri dia sendiri. Jadi kan, sebab tu kita kena ada sifat al-isar. Sekali-sekali kita kena tengok, aku perlukan ni, yang aku perlukan ni bagi kat orang, bagi pinjam ke, bagi pakai ke, bagi. Ini yang susah sekali. Kalau yang laki-laki susah apa? Bab jihad susah sikit. Kalau laki-laki nak keluar rumah, nak buat ni, nak tolong, nak berat sikit. Kalau perempuan buat apa yang susah? Agaknya buat apa? Tolong suami senang lagi. Kena tinggal suami boleh lagi. Yang paling susah perempuan ni poligami. Paling susah sekali. Ada seorang ustazah tu, kita kena bagi sifat muslim mukmin, bagi ni semuanya.
kecuali suami saya je jangan. Orang lain boleh, suami saya tak boleh. Ni al-isar ni sampai peringkat seorang tu dia boleh memberikan apa yang dia rasa perlu. Ni bukan sebab saya suami lah, nak sebut pasal apa yang ada pada dunia ni. Tapi ada juga al-isar yang tak boleh, yang dimakruhkan. Apa dia? Contohnya dalam ibadah, kan, ibadah ibadah kita tak boleh bagi kat orang, kita kena buat. Contohnya apa, kan, nak sembahyang duduk kat saf pertama, ada saf pertama kosong, kita saf kedua, Allah Akbar, sembahyang tahiyatul masjid, yang kedua ada kosong, kan, mesti masa saya utamakan sahabat sini duduk tu. Tak, itu makruh. Ataupun kita nak bayar zakat fitrah contohnya, tiba-tiba, kan, kita ada 4 orang anak beranak kita, isteri kita, anak-anak kita contohnya, kita ada duit cukup tu seorang aja. Kita bayarkan untuk jiran kita, tak apa saya bayarkan untuk awak tak boleh. Al-israr untuk ibadah ni makruh, tak boleh. Kita kena bayar diri kita, utamakan ni untuk dari sudut apa namanya, dari sudut ibadah. Tapi dari sudut dunia, al-israr, Allah sayang. Siapa yang boleh sayang kepada Allah tadi, iman sempurna, dia mengutamakan sahabat dia, mengutamakan kepentingan Islam, dakwah tadi. Ada orang tulis poligami perlulah ni. Tak tahu laki ke perempuan tu, nak tengok. Ridwan laki-laki, patutlah, kan, patutlah tu poligami perlulah ni. Yang tulisnya Ridwan. Kalau yang tulisnya perempuan, special tu, special. Gelak, ada orang gelak je. Baik, jadi sebenarnya bila kita berjuang, tidak ada satu pun yang kita lakukan tu melainkan Allah bagi kat kita balik. Allah bagi kat kita balik. Maknanya wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Maka siapa yang berjihad itu, Allah akan bagi patah balik ke dia. Tak ada satu pun yang rugi. Tak ada satu pun rugi. Sebab tu lagi kuat kita berjuang, lagi kuatlah, lagi banyaklah Allah akan bagi kepada kita. Ini satu perkara yang penting untuk kita rasai. Sebab tu orang yang duduk dalam Taifah Mansurah, dia tak lokek, tak bakhil. Masa bila kita bakhil? Nanti saya akan cerita apa namanya, dalam kuliah lepas ni, kesempurnaan iman, saya akan cerita ni. Tu detail sikit lah. Ni cuma bagi dia punya trailer sikit. Masa bila kita akan bakhil? Masa bila kita bakhil? Masa bila seorang tu jadi bakhil? Tengah susah. Lagi tengah banyak harta. Tengah banyak harta, lagi kaya, lagi bakhil, kan. Seseorang itu akan jadi bakhil apabila dia sayang dengan dunia. Dia sayang dengan perkara tu. Contoh, kita sayang dengan anak kita, sayang sangat. Ada duit, ada apa, kita bagi ke anak kita. Bakhil sedekah, tak suka dah. Contohlah. So kita akan bakhil bila dunia duduk dalam hati kita. Bila ada sesuatu yang kita sayang lebih daripada Allah, lebih daripada redha Allah, lebih daripada akhirat, maka kita akan jadi bakhil. Sebab itu berhati-hati, kan, apabila kita menyayangi dunia, cinta dengan dunia, berhati-hati sebab dia akan membawa kepada bakhil. Dan bila kepada bakhil, Allah SWT akan menjadikan kita, kan, jauh daripada rahmat dia. Walaupun harta banyak, rahmat dia jauh. Jadi sebab tu, bukan sebab kaya ke, sebab miskin, tapi kerana dia sayang. Oleh kerana dia miskin, dia sayang harta dia, maka dia takkan sedekah. Dia kaya, dia sayang, makin sayang harta dia. Bukan sayang ke Allah, makin sayang. Jadi dia tak sedekah, tak ada nak infak, tak ada. Jadi sempurna iman apabila dia boleh mengeluarkan dunia yang dia ada itu, nak infak, nak sedekah tadi tu, kan, kerana dia sayang lebih pada Allah daripada sayang. Jadi ini al-isar tadi. Jadi sebab tu hari ini bukan masalah duit banyak, bukan masalah duit sikit. Ada orang duit banyak, sedekahnya pun banyak. Saya ada seorang kawan tu, subhanallah, dia sedekah dia macam air gitu je, bagi. Orang ni bagi. Padahal dia duit tak banyak, tapi Allah izin bila sedekah ni duit dia banyak, jadi banyak duit dia. Ada je, kan. Jadi ini sebut kat sini bagaimana keadaan. Allah akan balas. Siapa yang berjuang, semua Allah bagi. Tak ada satu pun Allah tak bagi. Dan Allah ni kaya sangat, Allah akan bagi di dunia lagi dan di akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tak percaya, cuba. Tapi Allah bagi bukan bentuk duit.
Jangan kita ingat, oh kaya ni duit. Ya dah, Allah bagi dalam bentuk macam-macam. Contoh ada orang ni dia berkorban, dia buat sungguh-sungguh kerja, dia dah 10 tahun dia kerja tapi tak pernah naik pangkat. Tak pernah naik pangkat, tak pernah dapat bonus, sampai tak ada pernah. Kerjanya apa? Kerjanya membersihkan jabat apa semua. Kan? Jadi dia cakap lah, makcik ni dah kerja 10 tahun, makcik lah paling awal datang pejabat, paling akhir keluar pejabat. Makcik yang buat semua sekali tapi tak pernah pun bos ataupun siapa-siapa ni kan menghargai. Terima kasih makcik je bersih kita punya pejabat ni. Terima kasih makcik je buat ni buat ni. Kadang benda yang makcik buat ni bukan kerja dia pun dia buat. Tak pernah naik gaji, tak pernah dapat bonus, tak pernah naik pangkat. Dia cerita dalam satu majlis motivasi, team building, dia cerita. Tak ada seorang pun. Lepas tu kita pun tanya dia, makcik boleh tak saya tanya, makcik umur berapa tahun? Umur dekat 60 tahun dah. 60 tahun lah masa tu. Lepas tu makcik ada kesihatan, ada masalah sakit? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Tak sakit, tak ada sakit apa pun. Suami makcik ada tak? Ada, alhamdulillah. Suami makcik ada kahwin lain ke cik perempuan lain? Tak ada. Suami makcik setia, loyal, dia kata. Suami makcik ada sakit apa? Tak ada, alhamdulillah. Suami makcik pun tak ada sakit. Anak-anak makcik berapa orang? 5 orang anak dia. Mana anak-anak makcik? Semua masuk universiti. Universiti semua, alhamdulillah. Masuk universiti semua. Ada terlibat dengan dadah ke masuk universiti, jadi macam tanggang lupakan mak dia apa? Tak ada. Semuanya soleh, solehah. Sembayang, puasa, semua elok, cukup semua. Subhanallah. Mungkin makcik itu bekerja keras, dia tak dapat gaji tinggi, tak dapat bonus, tak dapat macam-macam, tetapi Allah bagi dalam bentuk yang lain. Keluarganya bahagia. Makcik itu beli kereta tak hutang. Orang miskin beli kereta tak hutang. Bukan pinjam macam kita orang kaya, nampak hebat beli macam-macam, hutang. Beli rumah tak hutang, cash. Boleh pergi haji lagi. Ini makcik ni sebut dia gaji ni tak naik, tak ada apa, tetapi Allah bagi. Kenapa? Kerana Allah ni maha kaya. Maha kaya. Jadi bila kita sayang Allah lebih, Allah akan bagi balik. Tapi hari ni kita fikir dunia yang ada kat kita, takut, bimbang nak infak, bimbang nak sedekah. Kenapa? Takut miskin, takut hilang. Rupa-rupanya Allah ganti. Siapa yang berjihad, maka dia berjihad untuk dirinya. Ini yang digambarkan oleh Allah tadi. Jadi sebab itu sebenarnya orang yang dalam Taifah Mansurah ni, dia tak kisah kan, harta dunia ni jadi sebagai bahan untuk dia mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia boleh buat apa yang dia nak buat, dia boleh buat, tak kisah. Setakat duit dia saya ingat ada seorang dai, saya tak sebut nama lah dah tua dah sekarang, umurnya dekat 70-an lah. Dia ni masa peringkat mula-mula awal dakwah di Malaysia, antara orang yang awal di Malaysia. Bukan ustaz, orang biasa je. Bila dia dapat gaji kan, gaji dia katalah 2,000 ke, dia cikgu besar lah juga, 2,000 ke macam itulah. Maka dia akan asingkan daripada poket dia tu RM400. Dapat gaji tu dia keluarkan RM400. RM400 tu dia bagi kat isteri dia, ni beli barang dapur untuk sebulan. RM400 ni untuk sebulan. Makan, minum, beras semua ini beli. Jangan beli lain. Jangan beli Tupperware ke apa ke. Jangan. Beli makanan untuk sebulan. RM400. Daripada gaji dia semua RM400 bagi kat isteri dia, beli untuk makan kita sebulan. Lebih tu semua untuk dakwah. Dia jumpa pelajar-pelajar universiti, dia tengok pelajar universiti, ajak berbual, ajak pergi masjid sebagainya, kemudian dia belanja makan pelajar-pelajar tu. Semua duit gaji dia habis. Yang RM400 untuk keluarga itulah dia makan. Maknanya dia berkorban. Tapi tak adalah miskin, tak adalah dia sampai tak ada makan, tak ada. Ini gambarkan bagaimana orang yang ada keimanan yang sempurna mengutamakan kerja-kerja Islam, kebangkitan Islam, dakwah Islam tadi lebih daripada diri dia sendiri. Ini satu perkara yang kita nampak sampai sekarang. Allah izin dia boleh istiqamah dengan orang lain semua dah lompat sana lompat sini. Orang lain semua dah buat macam-macam dah. Orang lain semua dah give up dah. Tapi dia tetap dengan dakwah. Allah bagi rahmat pada dia, istiqamah. Sampai sekarang umur dah 70-an. Masih lagi dalam keadaan berjuang sehingga menjadi contoh kepada yang lain. Saya ni
kan? Memang saya contoh dia salah seorang contoh yang baik, kan? Dia berkorban, dia lepaskan keluarga dia, katakan RM400, cukuplah makan keperluan dia untuk rumah dia tu. Dia RM400, dia asingkan duit gaji dia. Yang lain semua dia guna untuk belanja anak-anak pelajar supaya boleh belajar, boleh dakwah kat dia orang, boleh bawa dia orang, bawa apa ni, naik ke mana-mana, bawa untuk dakwah. Akhirnya alhamdulillah, orang yang macam ini Allah bagi barakah. Barakah. Sebab tu kita hari ni tengok, Taifah Mansurah ni bukanlah orang yang hanya hidup, kan, tapi tak merasai bahawa beramal itu wajib. Dia beramal untuk Islam, beramal untuk kebangkitan Islam, itu bukan sunat. Bukan kita kata terpaksa, sunat, beban, tapi satu yang wajib, satu yang membahagiakan hati kita, satu yang memberikan ketenangan kepada hati kita. Inilah perkara yang penting untuk kita rasai. Sekiranya kita mahu bersama-sama dengan Taifah Mansurah, bersama-sama dengan golongan yang diberikan hidayah oleh Allah, maka hendaklah kita faham bahawa beramal bukan setakat sembahyang, puasa, minum, kita kata berpuasa, zakat, Quran, tetapi sebenarnya adalah beramal untuk kebangkitan Islam, menegakkan Islam, membina kekuatan ummah semula supaya ummah bangkit. Maka inilah merupakan amalan Taifah Mansurah, yang mana dengan amalan ini maka Allah merahmati mereka dan memberkati mereka, sehingga akhirnya Allah berikan kejayaan, menang, kalahkan Dajjal, kalahkan tentera Dajjal, kalahkan semua yang hebat. Amerika kalah, China kalah, semua yang kita kata musuh besar-besar semua kalah dengan Taifah Mansurah. Hatta Dajjal yang belakang je, yang nampak hebat, yang ada sihir, yang ada magic dan macam mana, pun kalah dengan golongan yang hidupnya bersama dengan hidayah Allah, Al-Mahdiyin. Jadi tak ramai, bukanlah majoriti. Dia bukanlah majoriti, tak ramai, tetapi apabila mereka yakin beramal untuk kebangkitan Islam itu wajib, dan kemudian mereka tahu pula jalan-jalan untuk beramal, mereka bersedia, mereka laksanakan perkara tadi, maka insya-Allah Allah akan memberikan kemenangan. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa Al-Mahdi tidak timbul lagi sekarang? Walaupun ada orang sebut Al-Mahdi ni Muhammad Qasim, ada orang sebut Mahdi ni adalah AAA gitu atau sebagainya. Ada 2-3 orang yang mengaku Mahdi ni. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala nak sebut kat sini, kenapa Mahdi tak keluar lagi untuk memimpin menyatukan umat Islam? Kerana umat Islam belum bersedia lagi. Kita tak bersedia lagi. Orang yang nak bangkit ni tak bersiap lagi. Jadi sebab itulah, kalau kita ingin bersama-sama dengan barisan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah, maka hendaklah kita merasakan bahawa beramal untuk membina kekuatan Islam, umat Islam bangkit itu bukan sunat, wajib. Bila kita rasa macam itu, maka barulah kita akan dapat merealisasikan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita baca dalam doa iftitah. Dan sembahyang aku, penumpuan hidup aku, kehidupan aku, kematian aku, semuanya untuk Allah. Dan bila kita merasakan perkara yang demikian, maka insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Mahdiyin, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak pada sebagai apa yang mampu untuk cuba saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan kita, Allah ampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah baiki diri kita. Mudah-mudahan Allah membinakan kepada kita satu kekuatan untuk berkasih sayang antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan dendam-dendam, jangan marah-marah dengan sahabat-sahabat. Orang Islam mukmin ni kita kena berkasih sayang, kerana itu perintah Allah. Dan bila kita berkasih sayang, tolong menolong, maka insya-Allah kebaikan itu akan patah balik pada kita. Jangan kita rasa rugi kalau kita maafkan orang. Orang buat salah kat kita kan, orang dosa kat kita, buat macam-macam kat kita, kita maafkan dia. Jangan rasa rugi. Kerana apa? Kerana memaafkan itu adalah merupakan satu yang akhlak yang besar di dalam pergaulan. Hablum minan nas, akhlak besar kita memaafkan. Memaafkan sahabat kita, maafkan saudara kita. Walaupun dosanya itu besar hebat pada kita, maafkanlah. Dan kita serah kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun, Allah akan maafkan, Allah akan ampunkan. Dan Allah akan gantikan
kesakitan kita tadi tu, kerana kita maafkan itu, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Tak percaya, buatlah. Forgive and forget. Ada orang tulis ni. Forgive and forget. Jangan forgive aja, tapi tak forget. Ingat, dendam je. Pendam perasaan dia. Dengki kat dia. Hasad kat dia. Jangan hak tu membakar amalan kita. Jadi kita maafkan dia dan kita lupakanlah kesalahan dia. Kita minta pada Allah hidayah. Maka itulah dengan asbab-asbab begitu akan mendekatkan kita dengan kejayaan. Kalau tak, kita tak boleh nak berjaya ni. Sebab kita sama kita pun berdengki-dengki, berhasad. Kita sama kita pun bergaduh, berselisih, kan? Jadi macam mana Allah nak bagi kemenangan? Ingat peristiwa Nabi SAW nak beritahu pada sahabat, aku dah nak beritahu pada kamu semua tentang malam Lailatul Qadar, kan? Tiba-tiba dalam perjalanan tu Nabi jumpa dengan dua orang sahabat tengah bergaduh sampai, kan, Allah izin lupa Lailatul Qadar tu macam mana nak beritahu, kan? Jangan nampak, dengan sebab bergaduh tu, bukan Nabi bergaduh, orang lain bergaduh, sahabat bergaduh, Nabi tak boleh. Allah tarik knowledge, pengetahuan tentang Lailatul Qadar, macam mana nak cari Lailatul Qadar tadi. Jadi disebutkan sini, apalagi kita yang bergaduh, lagi banyak yang Allah tarik nikmat, rahmat Allah tarik semua. Kita berdendam dengan sahabat kita sendiri, apa salahnya, kan? Memang dia buat salah kat kita, tapi kita pun ada buat salah juga. Kalau kita tak buat salah kat dia, kita bersalah kat orang lain pula. Sebab kita rasa diri kita hebatlah, kita tak boleh nak memaafkan orang. So insya-Allah bila kita memaafkan orang, mengampunkan dosa-dosa orang yang buat kat kita tadi, maka Allah akan memaafkan kita. Allah akan mengampunkan dosa kita insya-Allah. Itu yang lebih penting. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa Arabita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad samat ala محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kawan-kawan dari Melaka ada ni insya-Allah.